muzik tu Kalina, kita dah dapat menggambarkan bahawa ianya melambangkan satu budaya ataupun daripada negeri Sarawak pastinya. Okey, dan itu yang kita akan kongsikan hari ini mengenai Airandau 2023, sebuah simposium antarabangsa yang akan berlangsung tak lama lagi. Dan bersama kami di studio hari ini adalah merupakan Profesor Madya Dr. Muhammad Maulana Magiman, merupakan Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, Sarawak. Apa khabar Doktor? Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Ini dari Sarawak Doktor ya? Daripada Sarawak. Terima kasih di atas masa yang diberikan kan, sudi sampai ke sini. Jauh tu. Dan sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang Airandau ini sendiri, mungkin boleh kongsikan berjaya di Sarawak. Kalau kita tengok gambar-gambar video tadi tu, rasa macam ni Bintulu ke? Cantiknya. Jadi itulah, kalau kita lihat apa yang dilihat tadi merupakan satu pembaharuan atau perkembangan di negeri Sarawak sendiri. Kalau kita lihat dari segi perkauman pula, kalau kita nampak bahawa masyarakat di Semenanjung contohnya melihat Sarawak hanya ada sebahagian saja yang dikenali, iaitu panggilan Dayak, panggilan Bidayuh dan Iban, Melanau dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat secara menyeluruh, di Fakulti Kemanusiaan di Bintulu ni, sebenarnya kita banyak membuat satu kajian tentang etnik Borneo, yang mana kalau kita lihat mungkin tak pernah mengenali apakah itu pesta Savik yang diraikan oleh masyarakat sekapan daripada golongan kumpulan kejaman. Jadi mungkin itu perkara yang baharu. Tetapi di Fakulti Kemanusiaan Pengurusan Sains di Bintulu sendiri, di UPM Kampus Bintulu, kita telah diberikan satu dana penyelidikan khas oleh Kementerian Pelancongan di negeri Sarawak untuk mewujudkan sebuah hub kajian etnik. Jadi di situlah yang kita kenal cuma pesta gawai, iaitu untuk masyarakat Iban, Bidayuhnya. Tetapi kalau di Sarawak ni banyak. Okey, dan bercakap tentang itu, mungkin doktor nak perjelaskan lagi tentang apa yang doktor kata-kata di Festival Savit itu. Ramai tak tahu kan, mungkin ini masanya untuk kita mengenali apa itu. Okey, sebenarnya kalau dalam masyarakat kejaman ni, masyarakat kejaman ni dia tergolong ada 3 kumpulan ras dia. Yang utamanya ialah sekapan, kejaman dan lahanan. Dalam membentuk satu komuniti yang mereka cuma dalam lingkungan 1,000-2,000 orang ni, mereka tidak ada identiti seperti yang terkandung seperti masyarakat Melanau, yang terkenal dengan pesta kaulnya, yang terkenal dengan budaya makan linutnya dan sebagainya. Tetapi masyarakat kejaman ni, namanya perkejaman pun orang nak risau kan, sebab nama kejaman ni. Tapi sebenarnya mereka adalah satu rumpun yang hanya sebilangannya sahaja terdapat di kawasan Belaga di Sarawak. Yang mana kalau kita lihat budayanya, mereka ada satu meraihkan pesta Savik ni, menghimpunkan satu budaya yang berlainan pada masyarakat Iban, meraihkan pesta-pesta padi dan sebagainya. Mereka ini, dengan cara pesta ini, mereka dapat mewujudkan satu identiti. Contohnya dalam melahirkan satu bentuk lahiriah secara untuk mewujudkan kepada ketuhanan. Mereka lebih menekankan kepada konsep ketuhanan, ataupun lebih kepada purity, iaitu dalam kajian tentang simbol kesucian di dalam segala apa-apa sahaja yang nak dilaksanakan. Contohnya persembahan kepada Tuhan mereka. Makanan tu mestilah suci. Kalau kita suci itu maksudnya umpamanya kain putih yang tidak ada cala apanya. Jadi caranya ialah setiap apa yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka, mereka mesti mendahulukan bentuk satu suci itu bersih. Contohnya ayam lah. Ayam tu cukup dari segi bentuk bulunya, tak ada cacat celanya. Kemudian makanan pula, makanan yang dibawa itu contohnya beras tu pula daripada tahun yang dituai pada tahun tersebut. Itu antara keistimewaannya. Dan doktor, kalau doktor boleh kongsikan juga kaitan dengan apa yang doktor baru ceritakan ini dengan Airandau ini sendiri. Baik, Airandau ni merupakan satu yang dalam bahasa Iban, randau ni dalam satu perbincangan di ruai-ruai rumah panjang contohnya, yang kalau kita lihat dalam perbincangan tersebut,
dia ada isu yang nak diutarakan. Jadi air randau yang kita dapat kita utarakan dan jadikan sebagai idea untuk fakultinya ialah sebagai satu bentuk persidangan yang mana persidangan ini adalah secara bentuk berseminar yang dilakukan hasil daripada apa-apa yang didapati daripada kajian tersebut diutarakan dan dikongsikan kepada masyarakat. Kerana tidak semua orang di Sarawak sendiri pun tahu bahawa masyarakat etnik sebelum ni, contohnya kalau di Malaysia sekarang ni etnik Sarawak totaliti 27 etnik saja. Tetapi apabila kita melihat daripada kajian yang menyeluruh oleh Fakulti Kemanusiaan dan di bawah kerusi P.H. Sri Adnan Satim, arwah Tok Nan, kita mendapati lebih daripada 27 dan telah digazetkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada 31 etnik semuanya. Penambahan. Dan kita nak tahu juga Doktor, bagaimana UPM kampus Bintulu ini mendapat inspirasi untuk memperkenalkan air randau itu sendiri. Baik, sebenarnya sebelum ni orang cuma melihat bahawa UPM Serdang saja. Betul. Tetapi apabila kita melihat bahawa UPM di Sarawak ni kita membuat satu bentuk perubahan yang menyeluruh, totaliti kepada satu bentuk institusi pengajian penyelidikan di Borneo melalui kerusi penyelidikan P.H. Sri Adnan Satim ini, maka kita dapat melihat bahawa kajian-kajian yang dijadikan di Bintulu ini dan ditempatkan di UPM Bintulu ini adalah sebagai hub kajian etnik di Borneo. Jadi mana-mana selain daripada idea pelancongan kepada bentuk pelancongan kepada bentuk makanan ke perbandaran ke sebagainya, tetapi kita juga lebih menekankan kepada satu bentuk budaya keilmuan kepada bentuk pelancongan tersebut. Dan bercakap tentang pelancongan dan juga ilmu, saya difahamkan semasa simposium itu akan ada rumah pancang dan aktiviti-aktiviti makanan dan sebagainya. Mungkin Doktor nak cerita lanjut tentang perkara itu. Okey, sebenarnya rentetan daripada air randau ni, air randau ni kita sebagai satu bentuk pengenalan. Okey, pada bulan 9 ni kalau berkesempatan lah kita jemput semualah rakan-rakan daripada Semenanjung dan sebagainya ni. Kita ada satu lagi bentuk conference di peringkat antarabangsa, iaitu International Conference of Social Science and Humanity. Dalam yang ketiga. Yang ketiga di mana di situ kita membawa semua, contohnya sebelum ni kita dah siri yang ketiga ni, dia lebih kepada worldwide. Maksudnya keynote su daripada luar negara yang membuat kajian Sarawak, dia akan bercerita apa dapatan kajian dia. Jadi dia bermula pada 26 dan 27 hari bulan September di Pullman Miri Sarawak. Jadi itulah sebagai secara ringkasnya kalau kita lihat, kita membawa air randau ni sebagai permulaan yang idea-idea kecil ni kemudian kita perluaskan lagi dalam kepada persidangan antarabangsa yang kali yang ketiga, yang kesemuanya ditaja oleh Kementerian Pelancongan di bawah kerusi P.H. Sri Adnan Satim, yang mana idea kerusi P.H. Sri Adnan Satim ni lah kita melihat Tok Nan sendiri yang memperjuangkan tentang budaya-budaya dan etnik di Sarawak yang tidak ada bumi putra lain-lain. Jadi itulah idea asalnya dan alhamdulillah Kerajaan Negeri Sarawak pun memberikan peruntukan yang begitu besar kepada kerusi P.H. Sri Adnan Satim di UPM Bintulu ni, kerana kita lihat kebanyakan pengkaji-pengkaji sekarang ni dia risau tentang buat kajian tentang budaya, sebab budaya itu cuma sebahagian saja, tetapi yang mereka lebih utamakan ialah dalam bidang teknologi sebagainya. Tetapi kalau kita tidak menjaga budaya ini, siapa lagi? Betul. Okey, Doktor, kita nak tahu juga antara input-input yang bakal diangkat dalam air randau 2023, mungkin Doktor boleh kongsikan antaranya. Baik, idea-ideanya ialah seperti keberkesanan pembelajaran masyarakat di Sarawak sendiri, kemudian berapa pentingnya tentang pembangunan etnik-etnik di kawasan Luar Bandar, yang akhirnya kalau kita lihat masyarakat Luar Bandar ni dia bukan terlalu kepedalaman tu lebih kuat, tetapi mereka sekarang ni di Sarawak ni walaupun dia luas, masyarakatnya
dah mendapat rangkaian tetapi tidak yang begitu baik, tetapi mereka mendapat maklumat. Jadi inilah kita melihat bahawa Air Randau ni kalau kita lihat sebagai satu bentuk permulaan untuk membantu bagaimana akademia ini dapat membantu masyarakat di kawasan Luar Bandar dan masyarakat Luar Bandar itu pula menikmati kepakaran akademia ni supaya untuk lebih menyelusuri benda-benda yang terkandung di kawasan pedalaman itu. Jadi kita tidak akan ketinggalan pada mereka. Doktor, kalau doktor katakan tadi tentang pelajaran mereka ini, dan baru-baru ini juga kerajaan ada menyuarakan pandangan bahawa terutamanya untuk kanak-kanak orang asli di mana bahasa Melayu bukan bahasa pertama mereka. Bahasa Melayu adalah bahasa kedua dan bahasa Inggeris adalah bahasa ketiga. Bahasa yang digunakan oleh mereka itu perlu ada katanya perubahan dalam sistem pendidikan untuk kita sama-sama membangunkan mereka. Adakah perkara ini juga dibincangkan dalam Air Randau untuk golongan-golongan ini? Baik, dalam Air Randau ni, kerana kalau kita lihat kajian tentang frasa dan dalam segi linguistik, dari segi bahasa tu, kita di Sarawak ni, contohnya orang Melayu Sarawak sendiri bahasanya lebih daripada 15-20 bahasa. Jadi apabila benda tu kita nak buat translasi dalam bentuk linguistik, dia menjadi satu menjadi satu perbezaan. Namun kalau kita lihat contohnya gerek lah. Gerek kalau kat Sarawak tu dia macam berpasang-pasangan. Kalau dekat kawasan Semenanjung tu gerek tu naik basikal. Jadi inilah satu bentuk yang melihat bahawa kajian bahasa tu memang penting, kerana kalau kita tidak membuat kajian secara menyeluruh mengenai bentuk linguistiknya, morfemnya dan sebagainya, dia akan menimbulkan satu kerugian kepada generasi yang akan datang. Jadi dalam kajian-kajian bahasa ini juga kita memang memberi tumpuan sepenuhnya dalam persidangan-persidangan yang kita buat di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Okey, Doktor, kita nak tahu juga bagaimana Doktor melihat sendiri Air Randau ini dapat membawa UPM kampus Bintulu untuk menjadi salah satu daripada pusat rujukan penyelidikan etnik dan kajian sosial di Sarawak itu sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita lihat Bintulu itu merupakan bandar minyak, dan dalam masa sama UPM kampus Bintulu Sarawak ni merupakan satu wadah sebagai sebuah pusat pengajian sebuah universiti yang berteraskan kepada research universiti. Jadi apabila kita dah ada bentuk penyelidikan yang begitu kuat, dan kita nak jadikan sebagai, kita dah banyak di Bintulu ni kita dah banyak hub pertanian, dalam pertanian, dalam padi, dan daripada etnik pula kita telah diwartakan sebagai sebuah hub kajian etnik di Sarawak. Dan kalau kita lihat apabila kita dah ada hub tersebut, bermula tahun ini Indonesia pula telah pun mewartakan bahawa Nusantara sebagai ibu negaranya yang baru dan bersebelahan dengan di kawasan Sarawak. Dan inilah yang kita menampakkan bahawa limpahan-limpahan idea tentang kajian, sebenarnya kajian budaya kita masih belum kuat lagi berbanding dengan Indonesia. Kita boleh berkongsi, tetapi dalam masa sama kita pula dapat mewarnai bahawa terdapatnya pertalian antara masyarakat-masyarakat di Borneo dengan masyarakat di Kalimantan. Jadi sekurang-kurangnya perkara ini lebih mencerminkan bahawa adanya satu kesinambungan, bahawa UPM di Bintulu di Sarawak ini dia memainkan peranan masing-masing, iaitu sebagai hub kajian etnik di Borneo, dan juga kita menekalkan sebagai sebuah, kita juga dapat membuat sebuah galeri yang dikenali sebagai Galeri Tok Nan lah, yang menyimpan hazanah-hazanah yang tentang kajian etnik di Sarawak. Dan jelas sekali kita dapat saksikan banyak sekali manfaat daripada Air Randau ni, dan mungkin Doktor boleh nyatakan adakah ianya akan dijadikan sebagai satu simposium antarabangsa secara tahunan ataupun bagaimana? Okey, Air Randau ni, dia simposium ni mula-mula kita cadangkan secara kecil-kecilan, kita buat dekat Kapal Putih. Namun apabila ramai yang membuatnya telah membuat feedback yang baik, jadi Air Randau ni sebenarnya dia berselang-seli dengan seminar antarabangsa tadi. Maksudnya tahun ni kita buat Air Randau, tahun depan kita buat International Conference of Social Science tadi. Tetapi apabila Air Randau ni dia nampak
lebih menyerlah dan dia dapat memberi input kepada masyarakat secara menyeluruh. Kita sentiasa membuat setiap tahun. Jadi dan kita jemputlah semana-mana pakar-pakar yang dapat membantu masyarakat, terutamanya di kawasan Pulau Bandar. Kita mewawarkan supaya boleh kerjasama dengan di Fakulti Kemanusiaan Perusahaan Sains di UPM Kampus Bintulu Sarawak, dan kita sentiasa membantu demi untuk memartabatkan masyarakat kita sebagai masyarakat Malaysia Madani. Betul, dan bercakap tentang itu saya pasti memang perkara ini, kajian ini pastinya akan membantu Malaysia Madani. Dan dengan itu terima kasih Prof. Madani Dr. Muhammad Maulana Makiman atas perkongsian tentang air randau, dan ini menandakan pengakhiran kita untuk apa khabar Malaysia hari ini. Dan esok pun hari Jumaat kita akan menikmati satu cuti dan manfaatkan cuti anda dengan sesuatu yang berkualiti, dan semoga apa yang kami kongsikan hari ini memberikan manfaat dan info kepada anda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.